Pada pagi kejadian, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang dipercayai sudah tidak hadir ke sekolah selama kira-kira 8 bulan telah memasuki kawasan sekolah. Menurut laporan media, remaja tersebut dikatakan sedang menjalani rawatan dan mempunyai beberapa cabaran dalam kehidupan pribadi, termasuk masalah keluarga. Pihak keselamatan sekolah menyadari kehadiran remaja itu dan coba mengekori pergerakannya. Tidak lama kemudian, berlaku satu insiden yang menyebabkan seorang pelajar perempuan mengalami kecederaan serius. Mangsa segera diberikan bantuan oleh pengawal keselamatan dan warga sekolah sebelum dibawa mendapatkan rawatan kecemasan. Menurut laporan terkini, mangsa mengalami beberapa kecederaan serius, termasuk kecederaan pada bahagian paru-paru dan kini sedang menerima rawatan di hospital. Selepas kejadian itu, remaja berkenaan dikatakan bergerak ke beberapa lokasi dalam kawasan sekolah sebelum berjaya dipujuk dan ditenangkan oleh guru-guru yang berada di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, pihak polis tiba di lokasi dan menahan suspek bagi membantu siasatan. Kini disiasat mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan. Setakat ini, motif kejadian masih belum disahkan oleh pihak polis. Terdapat berbagai dakwaan yang tersebar di media sosial, termasuk dakwaan bahwa suspek pernah menjadi mangsa bully dan ingin membalas dendam. Namun, dakwaan tersebut belum disahkan secara rasmi dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi sehingga siasatan selesai. Semoga mangsa diberikan kesembuhan sepenuhnya, keluarga kedua-dua pihak diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini, dan semoga kejadian seperti ini tidak berulang lagi pada masa hadapan. Tragedi pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah amat menyedihkan.
jadi semakin sukar apabila tingkap di bahagian asrama dipasang jeruji besi, menyebabkan ramai penghuni tidak dapat keluar dengan segera. Ada yang coba menyelamatkan diri melalui saluran paip, dan ada juga yang melompat dari bangunan. Pasukan bomba yang tiba di lokasi berjaya mengawal kebakaran. Namun tragedi itu telah mengorbankan 23 nyawa. Terdiri daripada 21 pelajar dan 2 orang guru. Beberapa mangsa lain pula mengalami kecederaan. Siasatan polis kemudiannya mendapati kebakaran tersebut dipercayai berlaku akibat perbuatan khianat. Beberapa remaja telah ditahan bagi membantu siasatan. Perbicaraan berlangsung selama beberapa tahun. Pada tahun 2020, Mahkamah Tinggi mensabitkan seorang tertuduh bersalah dan memerintahkan hukuman tahanan di penjara sehingga diperkenankan pembebasan. Karena tertuduh masih di bawah umur ketika kejadian, seorang lagi tertuduh dilepaskan dan dibebaskan pada tahun 2023. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan tersebut. Selepas rayuan didengar, tragedi Darul Quran Ittifaqiyah kekal sebagai antara insiden kebakaran paling menyayat hati dalam sejarah negara. Peristiwa ini turut mencetuskan perbincangan mengenai aspek keselamatan bangunan, langkah pencegahan kebakaran, dan perlindungan penghuni institusi pendidikan agar tragedi seumpama ini tidak berulang. Pelajar bernama Yap Ching Suen menggemparkan negara. Pada 14 Oktober 2025, Malaysia dikejutkan dengan satu tragedi yang berlaku di sebuah sekolah menengah di Petaling Jaya, Selangor. Mangsa ialah Yap Ching Suen, seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang sedang menuntut di tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara. Menurut siasatan polis, sekitar jam 9 pagi, Yap Ching Suen dipercayai memasuki tandas perempuan di kawasan sekolah. Tidak lama kemudian, satu kejadian serangan berlaku di dalam tandas tersebut. Guru dan kaki tangan sekolah bertindak selepas dimaklumkan mengenai kejadian itu. Pasukan kecemasan turut dipanggil ke lokasi. Namun mangsa
disahkan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialaminya. Pada hari yang sama, polis menahan seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun bagi membantu siasatan. Ke situ disiasat di bawah Section Tribo 2 Kanun Keseksaan, yaitu pertuduhan membunuh. Motif karena cintanya telah ditolak. Beberapa hari selepas kejadian, keluarga mangsa meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan kabar angin atau maklumat yang belum disahkan. Mereka berharap semua pihak menghormati privasi keluarga ketika melalui detik yang amat sukar. Siasatan kemudian diteruskan, termasuk penilaian psikiatri terhadap tertuduh. Pada Januari 2026, mahkamah memutuskan bahwa tertuduh layak untuk dibicarakan. Pada Februari 2026, tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Tinggi dan mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan membunuh. Pada mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan penuh bermula pada Agustus, sehingga kini proses perundangan masih berjalan dan tertuduh kekal dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Tragedi ini telah menggemparkan seluruh negara dan mencetuskan perbincangan mengenai keselamatan di sekolah. Kesejahteraan mental remaja serta kepentingan pengesanan awal terhadap konflik dalam kalangan pelajar. Semoga keluarga Yap Ching Suen terus diberi kekuatan menghadapi kehilangan yang amat besar, dan semoga proses keadilan dapat berjalan dengan adil mengikut undang-undang. Pada sekitar jam 3 pagi 18 Februari 2017, sekumpulan remaja sedang menunggang basikal lajak di jalan lingkaran dalam Johor Bahru. Basikal lajak ialah basikal yang telah diubah sesuai dengan membuang brek serta merendahkan hendal untuk tujuan perlombaan dan aksi. Ketika itu, sebuah kereta yang dipandu seorang wanita berusia 22 tahun melalui jalan tersebut sebelum merempuh kumpulan remaja berkenaan. Akibat pelanggaran itu, 8 remaja berusia antara 13 hingga 16 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala beberapa lagi mengalami kecederaan. Tragedi tersebut
mencetuskan perdebatan dalam kalangan masyarakat. Pemandu kemudian membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan 2023. Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan tersebut, mengetepikan sabitan dan hukuman. Mahkamah memutuskan bahwa pihak pendakwaan gagal membuktikan kesalahan melampaui keraguan munasabah. Keputusan itu menjadi pengakhiran kepada proses perundangan yang berlarutan lebih 6 tahun. Sehingga hari ini tragedi Basikaulah kekal sebagai antara kemalangan jalan raya yang paling diingati. Di Malaysia ia menjadi peringatan tentang pentingnya keselamatan jalan raya. Pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak serta kepentingan mematuhi undang-undang demi mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Terima kasih karena sudah menonton dari awal hingga habis. Kalau ada apa-apa tambahan boleh komen. Jangan lupa subscribe